kita akan sambung kita punya pelajaran fizik tingkatan 5 untuk topik elektrik. So yang ni adalah subtopik yang terakhir, tenaga dan kuasa elektrik. So sebelum ni kita dah belajar tentang medan elektrik, arus, beza keupayaan, rintangan, daya gerak elektrik, rintangan dalam, semua yang berkaitan dengan core concept of electricity lah. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang manfaat daripada electricity tu kan, benefits, iaitu kita nak tenaga dia tu, tenaga elektrik dan kuasa elektrik tu. So dia datang daripada sinilah, elektrik datang daripada sumber elektrik seperti bateri, plug dekat rumah tu, soket dekat rumah, jana kuasa, stesen jana kuasa. Dan kita nak sumber elektrik tu dia menghasilkan tenaga elektrik, yang di mana tenaga elektrik tu nanti akan digunakan pada alatan elektrik. Alatan elektrik seperti komputer, oven, kipas, lampu dan sebagainya. So alatan elektrik tu nanti dia akan convert, menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga yang lain, iaitu tenaga cahaya atau haba atau bunyi atau mekanikal, yang menghasilkan output yang bermanfaat. Yang bermanfaat kepada kita. Contohnya kalau mentol lampu, dia akan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, dan tenaga haba itu adalah salah satu daripada waste dia kan, sisa daripada penukaran tenaga elektrik kepada tenaga cahaya tu disebabkan rintangan, maka dia akan menghasilkan haba juga. Tapi yang bermanfaat yang kita nak itu adalah tenaga cahaya sahaja. Okey, so sekarang ni kita nak belajar, kita nak kira tenaga elektrik dan kuasa elektrik. Dan kalau boleh, kita nak tenaga elektrik kita tu dalam sebutan parameter yang kita dah belajar sebelum inilah. Contohnya voltan, arus, masa dan sebagainya. Kenapa? Kerana voltan, arus dan masa ini kita boleh ukur menggunakan alat. Kalau kita dapati kita punya sebutan kita tu tidak mempunyai alat yang khusus untuk diukur, maka formula kita itu kurang baik, kerana dia sukar untuk dikira dan dihitung. So kita ambil definisi beza keupayaan itu sendiri. Kalau kita tengok definisi beza keupayaan adalah kerja ataupun tenaga yang dilakukan untuk 1 kulung cas bergerak antara 2 titik. So tenaga atau kerja sama maksudlah. Tenaga itu adalah bermaksud keupayaan melakukan kerja, manakala kerja adalah daya darat sisaran kan. So unit dia samalah, unit joule. Tenaga ialah keupayaan melakukan kerja. So E bahagi dengan 1 kulung charge lah, Q. Okey, so kita nak cari E, kita buat pemindahan Q ke V. So V darab Q. Okey, macam tadi saya cakap, kalau boleh kita nak benda yang kita nak hitung tu, formula tu mesti adalah benda yang senang diukur menggunakan alat. So dekat sini kita ada sebutan V, kita ada voltmeter kan. Maksudnya kita boleh ukur lah V ni. Q ni adalah charge, kita tak ada alat khusus untuk mengukur charge. Maka charge ni nanti kita kena ubah menjadi simpler term, iaitu formula datang daripada arus, definisi arus. Apa definisi arus? Kadar pengaliran charge. Kadar bermaksud bahagi masa. Maka kalau kita nak Q, dia akan berubah jadi Q sama dengan I darab T. T ni kita pindahkan ke I, dan kita masukkan IT ni ke dalam Q. Dia akan jadi V darab dengan I T. So formula dia adalah V darab I darab T. So formula ni adalah simpler kerana volt kita boleh ukur dengan voltmeter, current ataupun arus kita boleh ukur dengan ammeter, masa kita boleh ukur dengan jam randik. Maka formula tenaga yang kita nak ni adalah tenaga elektrik, kerana parameter yang digunakan adalah parameter elektrik. Okey, bagaimana pula dengan kuasa? Kalau boleh, kuasa pun kita nak sesuatu dalam sebutan yang kita boleh ukur dengan mudah dah hitung. So dalam definisi dalam tingkatan 3, sains tingkatan 3, kuasa bermaksud kadar
kadar kerja dilakukan ataupun kadar perubahan tenaga. Bila ada perkataan kadar, maksudnya per masa lah, tenaga per masa. So yang ni kita masukkan balik formula E kita ni yang kita dapati daripada atas, VIT. So kita masukkan VIT, lepas tu kita just bahagi dengan masa, dan kita dapati masa kita cancel, tinggallah VI. So yang ni memang dah simple sebab volt boleh ukur dengan voltmeter, I boleh ukur dengan ammeter. So yang ni adalah kuasa elektrik, dan yang ni adalah formula yang sama pada tingkatan 3, taufik elektrik tingkatan 3. Dan selain daripada ini, kita dapati juga sebenarnya tenaga ialah power darab time, kan, kuasa darab dengan masa. So kalau kita buat power kita tu V darab I, maka darabkan dengan T pula. So kita dapati formula yang sama dengan yang di atas. So betul lah, kuasa elektrik tu sebenarnya adalah V darab I. Okey, yang ni adalah terbitan mudah. Dan kita dapati dalam elektrik kita ada lagi satu parameter yang dikenali sebagai rintangan. So macam mana kita nak memasukkan rintangan di dalam formula kuasa? So kita guna V sama dengan I R. Kita guna hukum Ohm. Maksudnya VI ni kita ganti salah satu dengan menggunakan hukum Ohm. So kalau saya nak gantikan V, so saya masukkan IR ke dalam V. So V sama dengan I darab R darab dengan I. So saya dapati I darab I kuasa 2 R. So ni formula yang kedua. So ni formula yang pertama. Formula yang kedua untuk kuasa elektrik jika melibatkan rintangan. Okey, apa pula berlaku kalau kita gantikan I? So kalau nak gantikan I, so I sama dengan V bahagi R. So R kita pindahkan ke V. So gantikan V bahagi R. Kita dapati V dengan V kuasa 2 per R. So ini adalah formula yang ketiga. Okay, so kita dapati formula untuk mencari kuasa elektrik ada 3. Dia bergantung kepada soalan. Jika soalan hanya mempunyai beza keupayaan dan arus, kita guna formula yang pertama. Jika soalan bergantung kepada nilai rintangan dan arus, maka formula yang kedua lah. Dan begitu juga dengan formula yang ketiga, hanya melibatkan beza keupayaan dan rintangan. So make sure kita baca soalan dan kita tanda parameter-parameter yang hadir. Maka daripada situ kita beritahu kita punya formula kuasa kita nak guna yang mana satu. Okey.